Jemput Muhammad Datuk Johari bin Abdul. Datuk Speaker, soalan nombor 8. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Yang di-Pertua, saya mohon izin untuk menjawab soalan ini bersekali dengan dua soalan yang lain masing-masing daripada Yang Berhormat Teluk Kemang bertarikh 5 November 2012 dan daripada Yang Berhormat Sipitang bertarikh 26 November 2012 kerana ia adalah mengenai perkara yang hampir sama. Ya, sila Yang Menteri. Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat, Kementerian Pengajian Tinggi belum menerima sebarang aduan berhubung penjualan ijazah palsu yang melibatkan institusi pengajian tinggi tempatan sama ada IPTA maupun IPTS yang berdaftar secara sah dengan KPT. Walau bagaimanapun, bagi kes penjualan ijazah palsu yang disiarkan dalam akhbar baru-baru ini, Kementerian telah menjalankan siasatan dan mendapati ianya dilakukan oleh sebuah syarikat swasta dan individu tertentu yang menjual ijazah daripada universiti luar negara dan IPTA. Syarikat terlibat bukan merupakan sebuah institusi pengajian tinggi atau IPT yang berdaftar dengan KPT. KPT sebenarnya sentiasa membuat pemantauan ke atas IPTA dan IPTS bagi memastikan tiada IPT tempatan terlibat dalam kes penjualan ijazah palsu. Tindakan tegas ke atas institusi berkenaan akan diambil sekiranya didapati terlibat dalam kesalahan ini. Pemantauan ke atas pengiklanan IPT juga sentiasa dilaksanakan oleh KPT secara berterusan bagi memastikan kes penjualan ijazah palsu oleh IPT tidak berlaku. Semua ahli lembaga dan Senet, Naib Chancellor, Timbalan Naib Chancellor, kaki tangan, pegawai dan pekerja IPTA adalah merupakan perkhidmat awam berdasarkan Seksyen 24D Akta Universiti dan College Universiti. Oleh itu, mereka adalah tertaluk kepada peraturan tata tertib IPTA masing-masing dan undang-undang sedia ada negara ini. Berdasarkan peruntukan di dalam Peraturan-Peraturan Pegawai Awam 2012, seseorang pegawai awam boleh ditamatkan perkhidmatan sekiranya meminda atau memalsukan apa-apa dokumen yang berhubungan dengan perlantikannya. Bagi mana-mana majikan, orang awam atau ahli-ahli parlimen yang ingin mengesahkan mana-mana ijazah dikeluarkan oleh IPT tempatan, mereka boleh mengajukannya terus kepada IPT berkenaan. Saya yakin di sektor swasta juga mempunyai mekanisme yang sama dengan sektor awam berhubung pekerja atau bakal pekerja yang membuat perisytiharan palsu termasuk kelulusan akademiknya bagi mendapat pekerjaan. Yang Amat Sungai Petani. Terima kasih Datuk Speaker. Kita mengucapkan syabas dan terima kasihlah kepada IPTA dan IPTS kita yang tidak terlibat dalam sindiket begini. Namun pun begitu Datuk Speaker, ada kegiatan-kegiatan yang diambil oleh syarikat-syarikat tertentu menjual ijazah secara terbuka, malah diiklankan seperti yang Timbalan Menteri kata tadi dalam surat-surat khabar, dan ini memberikan persepsi yang tidak baik kerana di luar di sana orang tidak dapat membezakan sama ada ini ialah IPTS ataupun syarikat swasta yang tidak kena-mengena dengan IPTA atau PTS. Jadi soalan saya ialah, bolehkah kementerian mengambil tindakan yang lebih proaktif? Maknanya kalau dapat disiarkan, lihat saja disiarkan dalam akhbar bahawa ada pihak menawarkan ijazah ataupun menawarkan kursus-kursus yang ditawarkan kepada anak-anak tempatan. Jadi kementerian boleh buat follow up dan siasat, dan kalau sekiranya ini tidak benar, boleh mengambil tindakan untuk melaporkan kepada pihak-pihak tertentu, khususnya polis, untuk mengambil tindakan supaya ianya tidak berlarutan dan
orang-orang lain tidak terinaya disebabkan oleh tindakan mereka. Terima kasih Datuk. Ya betul. Tuan Yang Dipertua, untuk maklumat ahli yang berhormat, KPT memang ada pasukan penguat kuasaan kita tersendiri. Kalau kita terima apa-apa aduan, kita akan pergi dan menyiasat. Itulah cara kita. Dan sekarang kalau ada apa maklumat lanjutan, ada apa-apa institut yang melakukan kesilapan ini walaupun tidak di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, kita akan pergi menyiasat dan untuk memastikan sama ada institusi tersebut adalah di bawah kita ataupun di bawah kementerian yang lain. Sekian. Terima kasih.